Saya ada sini. Cakap dengan dia. Mana? Tunjuk siapa? Nampak tangga ni. Ni dia baru spray. Tangga tak ada embok lari lah. Apa pahalul ke apa? Ni ahli majlis buat kerja apa? PBT buat kerja apa? Ni tangga tak ada ubah. Nama dia padam. Kedai dia tutup. Apa bodoh ke kita? Undang-undang kita buat apa? Apa buat kerja jangan bagi rakyat susah lah. Rakyat Malaysia tak boleh cari makan. Peniaga-peniaga tempatan tak boleh cari makan. Hampa bagi pelarian masuk. Pelarian pegang kartu NSCR. Hampa bagi masuk peniaga dalam negara. Hampa susahkan rakyat tempatan. Pada pintu depan sampai sekarang ni, ada pekerja ni. Dan kalau ada pekerja pun, saya nak beritahu, ada pekerja pun, macam mana dia orang ni boleh bekerja, permit apa, lesen apa. Kedai ni pun lesen, tak ada pun, tak ada lesen. Nama kedai pun tak ada apa. Senang-senang ke kita buka perniagaan dalam negara orang masuk macam ni? Kita buka, kita jual senang-senang ke? Apa negara kita tidak ada undang-undang ke? Negara kita tidak ada penguat kuasa ke? Mana penguat kuasa? Mana penguat kuasa? Mana ahli majlis? Mana pegawai-pegawai pelesenan? Pegawai-pegawai penguat kuasa? Mana pi dinilai 309? Tak ada siapa. Hampa tengok sendiri. Kita masuk untuk kita nak tunjukkan kepada rakyat Malaysia. Kita nak tunjukkan kepada penguat kuasa. Kita nak tunjukkan kepada immigration. Macam mana boleh tak ada orang dalam keadaan kedai ni punya besar ni tak ada tauke. Yang begini mana? Yang ni perlu jadi satu tanda tanya dan saya kongsikan di sini macam mana kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim PMX Perdana Menteri Malaysia ke-10 katakan bahawa hampa kalau Alibaba lesen berniaga di sini, hampa rakyat Malaysia Alibaba lesen bukan setakat rampas lesen, bukan setakat batalkan lesen, perlu diambil tindakan undang-undang kepada pemilik-pemilik lesen yang menjahanamkan negara kita ni. Hampa nak boleh keuntungan yang sikit tetapi hampa menjahanamkan ekonomi rakyat Malaysia. Ini kenyataan daripada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan juga saya nak quotekan di sini kenyataan yang amat berhormat Datuk Seri Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Aminuddin Harun. Dia beritahu jangan tidak ada maruah, jangan gadaikan maruah kerana keuntungan yang sikit dibayar oleh warga-warga asing ini. Hampa jualkan maruah, tidak ada maruah kita ni dalam negara kita. Hampa dengar elok-elok. Ini bukan saya bagi tahu, ini Menteri Besar Negeri Sembilan bagi tahu. Bila dia bagi tahu? Dalam kenyataan akhbar 4 Oktober 2023. Ini maruah perlu ada. Rakyat Malaysia perlu ada maruah. Jangan gadaikan maruah kita. Jangan Alibabakan lesen. Mana dia yang pergi? Dia tak ada. Siapa? Kecoh gaduh. Saya ada sini. Cakap dengan dia. Mana? Tunjuk siapa? Siapa pukul dia? Lipat kabel saya ni kau. Siapa pukul kepada dia? Siapa pukul? Mana berjalan? Mana tunjuk sama dia? Mana? Tunjuk. Siapa pukul dia? Siapa pukul? Nak takut tak lari ke? Kena lari satu orang. Sini pukul. Pukul dia. Jujuri nak bagi depan. Pukul tak? Siapa pukul sama dia? Oh, you orang kena gangster ah. Kau dia pick up dia.
Ini tadi cakap semua betul kata. Tadi cakap yang semua betul kata. Wah, tak boleh cakap sama you orang ha. Kak, bagi dulu. You orang banyak besar kepala ha. Siapa? Lepas ni saya juga ada sini. Tak. Baik, sini. Takut apa? Assalamualaikum. Kita nak tanya ni. Sebelum ni kita tahu Melayu ni ada Melayu jati. Melayu jati ni kita tahulah Melayu yang asal memang betul-betul lah, macam Melayu Kedah kan, Melayu Kelantan. Kalau Melayu dagang ni yang datang sebelum merdeka lah, contohnya Jawa, Bugis, Banjar. Kalau Melayu peranakan kita tahulah kan. Tapi sekarang akan lahir generasi Melayu baru. Melayu baru ni tahu tak apa? Mak bapaknya PR, anaknya terus jadi Melayu. Ataupun Melayu Express. Perempuan Melayu yang kahwin dengan Bangla ke Pakistan tiba-tiba dapat Melayu. Ataupun Melayu import. Kahwin dekat luar negara dengan Afrika balik terus dapat status Melayu. Kita harap kerajaan fikirkanlah kan, hak istimewa Bumi Putra Melayu. Tapi senang-senang ada orang. Halo Publiker, kondisi sosial di negara Malaysia akhir-akhir ini memang sangat mengerikan dan tidak aman. Kehidupan di sana penuh dengan kejahatan seperti perogolan, jenayah dan carut-marutnya suasana kota di negara Siti Nurhaliza tersebut. Sejak negara Malaysia dibanjiri para pekerja dari negara-negara Asia Selatan, memang kondisi kehidupan di Malaysia semakin semrawut. Gesekan antara pendatang Bangla dan penduduk lokal di sana tak terelakkan. Para penduduk lokal golongan bawah yang periuk nasinya mulai terancam dari kehadiran pendatang asing ini melakukan tindakan sweeping. Pendatang atau pekerja asing yang bekerja di Malaysia dikejar-kejar oleh penduduk lokal di sana. Apakah mereka terinspirasi dari film India sehingga mereka saling kejar-kejaran? Ustadz Sofyan adalah salah satu orang lokal yang penuh dengan gelora jiwa membara mengejar-ngejar pekerja asing yang bekerja dan berbisnis di negara tamadun tersebut. Bagai film Kejarlah Daku Biar Kau Kutangkap, Ustadz Sofyan mengejar pekerja asing ini dengan unuh cinta dan kehangatan syahdu. Suaranya yang merdu bagai dendang lagu Melayu mendayu-dayu memarahi pekerja asing yang berdagang di negara pewaris tahta Mahawangsa tersebut. Bahkan penuh dengan daya upaya sambil lemak berkibar-kibar di perutnya, Ustadz Sofyan tidak pernah lelah mengejar-ngejar para pekerja asing di negara tersebut dengan penuh welas asih dan kasih sayang tak berkesudahan. Ustadz kebanggaan warga Malaysia ini merenggut harapan kehidupan yang lebih baik dari pekerja Bangla, Pakistan dan lain-lain untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis kedai runcit mereka. Sejatinya Ustadz Sofyan ini adalah gambaran ksatria baja hitam versi modern dari negara pemilik kasino namun berhukum syariah ini. Kegagahan Ustadz Sofyan dalam menegakkan keadilan dan memberantas kemungkaran dari sudut pandangnya sendiri menjadi buah bibir di seantero negeri mengalahkan gosip artis tempatan. Dengan perjuangan mendaki gunung melewati lembah, Ustadz Sofyan terus berburu para pekerja asing di negara kesayangan koloni Inggris ini. Bayangkan saja, meskipun bertubuh tambun, berbibir seksi dan berawara merdu bak rintihan kuntilanak, Ustadz Sofyan terus menggelorakan umpatan dan makian terhadap para pencari rezeki untuk keluarga mereka di tanah Bangla, Pakistan dan lain-lain. Saat Ustadz Sofyan berlari dengan lemak di perut yang bergelambir naik turun berkibar-kibar bagai tarian padang pasir disertai suara merdu yang memekakkan telinga umat manusia, beliau tanpa lelah masuk keluar pasar demi mendapatkan para Bangla Pakistan incarannya. Sambil terengah-engah bunyi nafas yang terus menderu, Sofyan mencoba sekuat tenaga mengeluarkan jurus Kamehameha dalam melawan populasi para pekerja asing di negaranya sembari bernyanyi, "Mengapa aku begini? Jangan kau mempertanyakan.